أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Kata Syekh Bujarimi, kata Syekh Bujarimi, maka kita tengok sebelum daripada kata Syekh Bujarimi itu. Kata dianya, sahlah sembahyangnya sembahyang seorang pada orang yang awam yang banyak ini. Maka dikehendaki orang yang awam di sini siapa dia? Maka dikehendaki dengan awam di sini yaitu amiyina. Amiyin. Apa amiyin? Yakni orang yang tiada belajar. Amiyina yakni orang yang tiada belajar. Tu murad dengan awam atau dikehendaki dengan awam iaitu amiyina, yakni orang yang tiada belajar. Padahal lafaz awam itu padahal lafaz awam itu lafaz di mana perkataan awam itu pada bicara muqaranah ini boleh ditanggungkan di atas makna ammatun nasi. Boleh ditanggung di atas makna ammatun nasi, yaitu segala orang ramai-ramai. Itu urfiyah. Muqaranah urfiyah tu, sahlah sembahyangnya pada orang yang awam yang banyak ini, sahlah. Kalau pergi naik udah kamaliyah itu cantik comel. Kalau urfiyah ni sah untuk bagi orang awam, orang ramai-ramai yang banyak ni. Kata Syekh Bujarimi, bermula muqaranah urfiyah bahawa diserta yang diistihdharkan yang wajib, bahawa diserta yang diistihdharkan diserta akan perkara yang diistihdharkan yang dimenuntut dihadirkan. Tu mana muqaranah urfiyah, bahawa disertakan disamakan perkara yang menuntut dihadir. Ada istihdar. Yang diistihdar mana yang dimenuntut dihadir, menuntut diingat dalam hati itu, tu hadir. Yang wajib. Yang diistihdharkan yang wajib. Apa yang menuntut dihadirkan yang wajib, perkara yang wajib.
Apakah perkara yang wajib dalam muqaranahnya? Iaitu qasad, ta'arud, ta'ayyun. Itu yang wajib, iaitu qasad, ta'arud, ta'ayyun. Tu. Maka diri kita mensertakan, menghadirkan perkara yang wajib, perkara qasad, ta'arud, ta'ayyun tu. Itu mana muqaranah urfiyah. Diserta ta'alluq pada diserta dengan suatu suku daripada takbir, dengan suatu suku, dengan suatu juzud daripada takbir. Mana? Sama ada lafaz Allah atau lafaz akbar. Tu. Kerana Allah akbar dua suku. Nah, Allah akbar dua suku, dua juzud. Allah satu suku, akbar satu suku. Maka diri kita menghadirkan, mengingatkan perkara yang wajib qasad, ta'arud, ta'yin dalam salah satu daripada dua suku tadi. Salah satu daripada dua suku itu. Nah, wa'imanya apa? Akbar, wa'imanya akbar. Wa'imanya Allah, wa'imanya akbar. Lalu itulah kebanyakan orang gunakan muqaranah urfiyah inilah dalam sembahyang. Karena mereka takbir Allahu akbar, kebanyakan begitulah. Karena di lafaz Allah itulah yang kebanyakan orang istihdar, menuntut hadir, menuntut ingat. Tu akan perkara hak yang wajib tu. Tu dia. Tu kata Syekh Bujarimi. Dan yang wajib istihdar itu mubtada, iaitu qasadnya tu lafaz, itu mukhabar. Dan yang wajib istihdar itu, dan perkara yang wajib istihdar itu, yang wajib menuntut ingat itu, iaitu yang wajib istihdar, khabar. Qasadnya seorang, dan ta'arrudnya seorang, dan ta'ayyunnya seorang. Tu qasad, ta'arud, ta'ayyun, itu hanya wajib istihdar. Qasad, aku sembahyang. Ta'arud, fardu. Ta'ayyun, fardu zuhur masalan. Tu qasad, ta'arud, ta'ayyun, mana aku sembahyang fardu zuhur, itu hak wajib. Aku sembahyang fardu asar, itu hak wajib. Mesti kita membawa datang, dalam ketika kita kata Allah. Tu masa tu. Nah, jangan menjadikan, membilangkan niat. Dengan sahabat ini dia kata istihdar. Nah, istihdar diri kita ingat kata aku sembahyang fardu zuhur. Bukan kita membilangkan perkara yang kita hendak niat itu. Macam kita kata Allah, mata hati kita bilang niat, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu bukan niat tu, itu manwi, perkara yang kita niat. Lalu tu perkara kita niat itu bukan niat, orang panggil manwi. Yang kita mesti kena niatnya ialah diri kita mendatangkan dalam hati kita akan suatu perkara yang wajib ni, qasad, ta'arud, ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur. Tu pelitah bawa mari datanglah hati kita, tu dinamakan niat. Jangan membilangkan isi kata niat, isi kata tu jangan membilangkan itu. Istihdar pada ni ta'alluq pada kata istihdar. Apa ta'alluq? Sakut atau bergantung, barulah keluar masalah. Istihdar membawa datang ataupun mengingat apa? Pada suatu suku, pada suatu juzuk, sama ada Allah atau akbar, daripada suku takbir. Karena suku takbir daripada juzuk takbir. Dalam takbir ada dua juzuk, dua suku. Satunya Allah, keduanya akbar. Maka datanglah perkara yang wajib tu, di salah satu dan dua itulah Allah ataupun akbar. Ketika kita istihdarkan perkara yang wajib itulah dikatakan niat. Muqaranah urfiyah. Itu muqaranah urfiyah, itu muqaranah yang masa ramai-ramai orang. Seperti barang yang ditakrir, yang ditetapkan Syekh kami Al-Hifni. Seperti barang yang ditakrir, yang ditetapkan Syekh oleh Syekh kami. Siapa dia Syekh kami ni?
Al-Hifni. Ya, Al-Hifni. Al-Hifniyu. Al-Hifniyu. Syekh kami Al-Hifni. Nah, hal keadaan Syekh kami Al-Hifni ni daripada Syekh Al-Khulaifi. Hal keadaan Syekh kami Al-Hifni menakallah ia daripada Syekh Al-Khulaifi. Daripada Syekh Mansur, hal pada kata Syekh Khulaifi. Hal keadaannya Syekh Khulaifi ni menakallah ia daripada Syekh Mansur. Ini ibarat kitabnya ni. Daripada Syekh Saubari, hal keadaan Syekh Mansur menakallah ia daripada Syekh Saubari. Apa menakal? Memindah perkataan. Tu memindah perkataan tu menakal. Menakal daripada Syekh Mansur. Ada Syekh Mansur, hal keadaan Syekh Mansur menakalkan daripada Syekh Saubari. Baca Saubari nah. Jangan baca Syubari, Syaubari, baca gitu. Hal keadaan Syekh Syaubari menakallah ia daripada Syekh Ramli itu. Syekh Ramli. Maka Syekh Ramli ini ada taubik tu guru yang katanya Syekh Ramli ini wafatnya umur 33 tahun. Wafat ni meninggal. Meninggalnya umur 33 tahun. Dan belum lagi ia berkahwin. Dan belum lagi ia berkahwin. Tu Syekh Ramli. Oh, muda ya dia. Muda dia, umur 33 tahun. Tapi muda pun memang ilmu dia sakit. Ilmu dia hebat. Banyak orang iktimad di atas perkataan Syekh Ramli. Karena mereka hidup dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan mengarang, dengan membacakan buku-buku. Tu dia. Tentu umur dia wafat meninggalnya ialah umur 33 tahun. Dan belum lagi ia berkahwin. Tu. Tapi budak pondok hak tak ada kahwin tak apa, nanti kahwin dari syurga. Nah, jadi kahwin dari syurga. Hanu hak sedap sungguh ke panggil. Dia hak dunia ni tipu ya. Tipu saja. Dia kahwin hang beranak, kena nak pula anak tak tahulah apa besar so makan ketang lah. Habis cara. Ni. Tak nak mak ni mak jatuh mari ikut hilih mak hilih tak jatuh tu makan ketong ke tak gerak. Tengok lemon ni duduk dengan mengarai kitab ni kitab tu tak ada dia nak bini mati dulu. Masya-Allah hebatnya tu ketiganya daripada 3 perkara ni. Ketiganya daripada 3 perkara, 3 nama bagi niat ni. Muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tu mana serta, tauzi'iyah ni mana mehencer. 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 Iaitu muqaranah tauzi'iyah ni mensuku-suku akan suku niat pada suku takbir. Tu suku-suku mana mehecer-hecer, menjuzuk-juzuk akan suku niat, akan juzuk niat. Suku-suku pada suku niat, pada juzuk, pada suku takbir, mana juzuk takbir. Nah, ia menjuzuk-juzukkan di Allah aku semayang, di hu fardu, akbar zuhu. Dan suku-suku mana mehecer Allah aku semayang, hu fardu, akbar zuhur. Gitu. Itu bernama hencet. Iaitu tu. Iaitu apa? Mensuku-suku akan suku niat pada suku takbir ni. Iaitu mensuku-suku, menjuzuk-juzuk, menghecek-hecek akan suku, akan juzuk niat pada suku takbir, pada juzuk takbir. Dimuqaranahkan, disertakan qasak. Nah, qasak apa? Iaitu aku sembahyang. Diserta pada Allah. Dan pada hu, dan ta'ayyun pada akbar. Qasak pada Allah dan pada hu.
Aku sembahyang, Allahu aku sembahyang. Nah, dan ta'ayyun menentu tu. Menentu zuhur akbar pada lafaz akbar. Nah, aku sembahyang fardu zuhur tu, maka duduk dalam Allah akbar, henceh. Itulah panggilnya muqaranah tauzi'iyah. Macam nilah maka dinamakan tauzi'iyah. Mehencer panggil. Mehencer. Tak sini tu, sini. Letak kat sini. Tu. Kerana ia seorang menghamparkan atau menghamparkan, yakni mendatangkan suku niat. Menghampar tu bukan menghampir. Menghamparkan yakni mendatangkan suku niat, juzuk niat pada suku takbir, yakni pada juzuk takbir. Kerana dia mendatangkan juzuk niat pada juzuk takbir. Pada lafaz Allah aku sembahyang. Pada lafaz fardu masalan. Apa tu Allah akbar, iaitu zuhur ataupun asar masalan. Itulah panggil tauzi'iyah. Kalau kita balik dengan kita terjemah dengan bahasa dia ke, muqaranah urfiyah ni maksud tauzi'iyah mana serta muqaranah yang bangsa mehencet-hencet. Tu. Macam mana kalau kita gunakan muqaranah tauzi'iyah dalam niat kita, maka adalah muqaranah ini, yakni muqaranah tauzi'iyah ni. Maka adalah muqaranah ini, yakni muqaranah tauzi'iyah ni, tiada memadai pada niat. Tak mada, yang tiada sah lah pada niat. Kata tak mada dengan muafakat ulama, dengan bersetuju oleh ulama padanya pada niat tauzi'iyah. Tu pada niat tauzi'iyah, yakni pada sah niatnya, niat tauzi'iyah tu. Ulama kata tak mada muafakat semuanya. Pada niat tauzi'iyah ni jadi tak sah, tak memadai kerana menghencerkan niat. Lalu tu kita boleh gunanya satu hak kamaliyah, yang kedua hak urfiyah. Maka kebanyakan orang yang guna masalah muqaranah ni ialah muqaranah urfiyah yang kedua. Dengan sebab itu masa takbir dia panjang kalau lafaz Allah tu. Maka lafaz Allah kita boleh panjang sampai 14 harakat. Nah, Allahu akbar. Nah, ni dia weh. Allahu akbar boleh panjang sampai 14 harakat. Bersalahan yang dahulu surah. Bersalahan yang dahulu surah. Apa? Yang dahulu surah. Kalau kita bercakap dengan sedap tengah ke apa? Bersalahan surah yang dahulu. Tapi yang dahulu surah ke dia lah. Bersalahan yang dahulu surah, yakni masalah apa? Iaitu pada surah urfiyah. Itu yang dahulu surah, iaitu pada surah urfiyah. Maka memadai pada niatnya, niat seorang. Itu yang dahulu surah, iaitu pada surah urfiyah. Surah urfiyah, tu muqaranah urfiyah tu, maka memadai pada niat. Itu mada, tak apa yang itu tu. Maka yang pertama, yakni muqaranah kamaliyah. Maka yang pertama, yakni muqaranah kamaliyah, ittifaq, muafakat, yakni bersetuju bagi orang yang kuasa. Itu yang pertama, ittifaq ni muafakat dan bersetuju bagi orang yang kuasa. Maka siapa dia yang kuasa apa pakai muqaranah urfiyah, maka silakan. Dan jika membawakan was-was, jika membawa, jika membawalah ia kepada was-was, tu, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah.
Tuh. Dan jika membawakan waswas. Apa waswas? Yakni mengkacau oleh syaitan di dalam hati. Kalau kita gunakan muqaranah kamaliyah, membawa pada syaitan tu kacau dalam hati. Nah, maka jawab jika. Maka hendaklah diamalkan, dikerjakan muqaranah urfiyah. Apa? Kalaulah kita baca niat kita ni menggunakan muqaranah kamaliyah, membawa dah hati kita tu taswis, kacauan syaitan. Maka hendaklah kita amalkan muqaranah urfiyah. Tu. Muqaranah urfiyah mana? Sifat pada muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi, yang dipegangkan dia oleh Imam Nawawi ialah diamalkan dengan muqaranah urfiyah. Dan Imam Ghazali itu dan yang lain daripada keduanya, daripada Imam Nawawi dan Imam Ghazali, kedua-dua imam dan lain dan kedua ni banyak iktimad, banyak berpegang dengan muqaranah urfiyah. Dan kebanyakan kita sekarang pun macam tu jugalah. Banyak kita berpegang dengan muqaranah urfiyah kerana senang, tidak ada waswas. Tidak ada waswas, tidak ada kacau syaitan dalam hati kita. Tu. Dan jika lemah ia seorang daripada takbir, itu tadi masalah dia kuasa. Dia tak kuasa takbir dengan bahasa Arab. Maka dia dalam juzuk pertama dia lakukan perkara yang wajib daripada niat itu, seperti qasak taruh ta'ayun tu. Tiba-tiba dia ni lemah daripada hendak mengatakan bahasa Arab. Macam mana orang ni? Tu cara kita buat masalah. Cara kita cakap buat masalah bagaimana? Kalaulah dia jadi seorang yang lemah daripada bahasa Arab, macam mana? Kata dia, dan jika lemah ia seorang. Jika lemah ia seorang daripada takbir dengan bahasa Arab. Gapa lemah? Yakni tak kuasa dia nak mengatakan takbir dengan bahasa Arab, dengan lafaz Allahu Akbar, dia tidak ada kuasa. Tu. Seperti dia ni baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, tak pernah dengar Allah Akbar. Kemudian dia tak boleh, tak kuasa, tak mampu nak kata Allahu Akbar, tak boleh dengan bahasa Arab. Macam mana orang ni? Jawabnya, hendaklah diterjemahkan dengan bahasa dirinya, diri bagi seorang. Hendaklah diterjemahkan. Apa terjemah? Yang ni dibalik bahasa. Dibalik bahasa dengan bahasa diri seorang. Kalau dia bahasa Siam, balik bahasa Dian. Balik bahasa Siam bagi dia, bahasa Thai. Kalau dia bahasa Urdu, balik bahasa Urdu. Kalau dia bahasa Inggeris, dia bahasa Inggeris balik bagi kat dia. Allah Akbar mana? Allah Puyingjai. Allah Puyingjai. Kalau bahasa Siam, Allah yang Maha Besar. Kalau bahasa Melayu. Tu. Kalau bahasa Inggeris, Allah big. Big Allah. Big Allah. Kalau ikut dia, Allah the big. Big Allah. Allah ya. Big. Big bahasa itu bahasa Inggeris. Allah big. Big tu yai, besar. Tapi yai dia ni tu macam mana kira-kira tu terjemahkan bahasa untuk seorang yang sembahyang tu. Tu dia. Kemudian dia tak kuasa nak baca takbir, tiba-tiba Fatihah tak kuasa juga. Tak kuasa. Nak berkata la ilaha illallah pun tak kuasa, kerana dia baru masuk Islam. Tapi sembahyang dah sembahyang. Awak macam mana? Diam saja. Allahu Akbar. Kalau dia sembahyang seorang, maka diam sekadar. Panjang Fatihah tu panjang mana? Kalau dia sembahyang seorang. Kalau dia sembahyang berimam, senang. Tunggu imam, imam rakaat dia rakaat, imam i'tidal dia i'tidal. Ini bagi orang yang tak pandai apa satu pun. Kalaulah orang ni tak pandai Fatihah, tak ingat Fatihah. Tak pandai Fatihah bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak boleh gitu gini. Dia zikir.
Zikirnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama banyak dengan huruf Fatihah. Berapakah huruf Fatihah semua? Tu. Huruf Fatihah semua tu berapa? Berapa bilangan dia? Maka kita ucapkan la ilaha illallah bagi sama kena huruf Fatihah. Ada ulama bilang huruf Fatihah. Huruf Fatihah semua tu ada bilangan. Banyaknya 100 apa 156. Kalau tak silap tak kena. Jadilah 56 tu 56 57. 56 55. Tengoklah ada kitab ulama dah menyatakan huruf Fatihah semua. Ulama bilang baik ba sin mim bilang. Ada ulama yang suka bilang. Nah, kadang-kadang dia bilang dalam Quran berapa huruf Quran semua. Dia bilang ada satu kitab bicarakan berkenaan dengan huruf-huruf dalam Quran. Nah, tapi tak ada beli hari ni, tengok saja. Tengok. Wajib dia ni bilang. Nah, dia bilang huruf Quran tu baik awal sampai sudah. Lah bilang lafaz Allah dalam Quran. Tu. Ada ulama macam tu. Tu. Nah, baik. Dan wajib ia seorang belajar. Nah, selepas ada terjemah bahasa diri, dan wajib ia seorang itu belajar. Bukan termadakan dengan terjemah itu saja, tak belajar. Wajib dah dia kena belajar. Kalau tak belajar tak boleh. Dia. Tapi kata wajib-wajib ni kait pada kata wajib. Jika ia seorang yang lemah itu. Jika ia seorang yang lemah itu dapat. Kalau dapat belajar, belajarlah. Tu. Macam manakah? Jika dia dapat, dobit dapat weh. Dobit dapat. Macam manakah dia akan dapat? Yakni dengan bahawa dia itu tidak bodoh. Tidak bodoh sangat. Bahasa Malaysia panggil bodoh. Dengan bahawa dia itu tidak bodoh sangat. Dan orang ramai-ramai pun berkata, tu. Ada orang ramai-ramai pun berkata, boleh kamu kata jikalau kamu belajar. Boleh kamu berkata Fatihah itu jikalau kamu belajar. Dan guru pun tidak lemah hendak ajar akan dia tu. Dan guru pun tidak lemah hendak ajar akan dia. Tu dobit jika dia dapat. Kalaulah dia nak belajar tapi guru tak dapat, dia kata lemah, nak ajarmu ni. Baca balik awal, lupa balik akhir. Baca balik akhir awal, lupa pula. Tu. Sampai kamu tu kena ingat ajar kamu tu. Muzakarah dengan kamu tu ingat sampai bila-bila. Balik rumah hisap pun kena ingat lagi kat dia. Kalau ada wah dia banyak-banyak, kita pergi rumah dia minta makan tu lah. Ingat dia. Bukan kita pergi dia, kita pergi makan rumah dia. Ingat dia tu. Kena syukur ya ajar kita tu satu huruf. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dah orang yang ajar aku satu huruf saja, aku sanggup bayar 3,000 dirham kat dia. Kalau ya kehendak. Sanggup bayar 3,000 dirham. Satu huruf saja dia ajar aku. Tu Itu ayat katanya nak bagi tahunya bahawa ilmu ni harga mahal. Bukan Sayyidina Ali nak pitih. Bukan guru nak pitih. Kita harga mahal guru huruf ni. Ilmu ni harga mahal. Tak apa habis. Dan ketiganya daripada 13 rukun. Dan ketiganya daripada 13 rukun, daripada rukun sembahyang qiyam. Apa qiyam? Tafsir bagi qiyam, yakni berdiri. Berdiri yakni berdiri betul. Berdiri betul. Tak boleh berdiri serta bersandar di dinding.
di tiang, tak boleh. Melainkan dia tak kuasa. Dia tak kuasa hendak berdiri betul, dia orang lemah, boleh dia sandarkan di dinding. Masa berdiri sembahyang, dia pergi tepi kat dinding masjid, dia selalu berdiri, dia sandarkan tubuh dia kat dinding. Ataupun sandar tubuh dia kat tiang belakang. Tak apa, kalau dia lemah dia berdiri. Kalau dia lah tak lemah apa-apa pun dengan bahasa dia kuasa berdiri, maka yang ini wajib berdiri betul. Tak boleh melembut-lembutkan kaki, mengenakan kaki, mengenakan lutut, tak boleh. Kena diri betul. Tu qiyam. Berdiri yang berdiri betul pada sembahyang fardu. Nah, pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, itu sunat sahaja. Bukan rukun. Dengan sebab itulah sembahyang sunat harus kita duduk sembahyang. Kita duduk sembahyang boleh, harus. Tapi afdalnya berdiri. Dan disyaratkan dia kan qiyam itu dengan dibetulkan tulang belakang. Tak apalah tu, betul belakang. Dan jika dengan bersandar sekalipun, ni. Dan jikalau betul tulang belakang itu dengan bersandar sekalipun, wajib tu syarat dia. Kena betul tulang belakang, tak boleh bongkok. Tu dia. Kalau dia orang bongkok, tak apalah dia. Macam dia bukan orang bongkok, tapi semata-mata dia sengaja dia nak bongkok, itu tak boleh. Mesti dia kena betul. Walaupun kebetulan tu badan dia tu kena sandarkan kepada dinding, begitu pun syarat begitu. Sadar ni betulkan tubuh. Kalau tak sandarkan dinding, jadi tak boleh nak betulkan belakang dia. Dia mesti bersandarkan dinding. Tak apa. Ni syarat nah. Maka jika berdiri cenderung, bahasa sini panggil condang. Berdiri cenderung, cenderung ke depan. Cenderung ke depan. Macam mana cenderung ni? Ini dhabit cenderung. Berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri. Mana dia berdiri macam bongkok itu ya. Nah, macam bongkok belakang tu cenderung condong, cenderung ke depan. Kalau cenderung ke belakang tu orang panggil menyedah. Menyedah dia menyedah dah. Menyedah. Mana menyedah ikinsasan. Kalau macam tu cenderung. Ni dia nah. Sekira-kira tiada dinamakan berdiri, ni berdiri betul. Macam mana weh? Jawab bagi maka jika tiada sah sembahyangnya nascaya, tiada sah sembahyang seorang. Dan jika lemah ia seorang daripada berdiri pula, tak boleh nak berdiri. Dengan sebab sakit lutut ke, adalah dia tak mampu hendak berdiri. Macam manakah tiada dia lemah? Ini dhabit bagi lemah. Sekira-kira masyakkah yakni kepayahan dan kesusahan yang menghilangkan khusyuknya seorang. Masyakkah, kepayahan dan kesusahan. Masyakkah mana? Sifat bermasyakkah yang menghilangkan khusyuk seorang. Tu yang menghilangkan khusyuk seorang. Tu. Adapun ada dobit kat situ. Adapun kalau ada khusyuk tetapi tidak penuh khusyuknya. Tu. Adapun kalau ada khusyuk tetapi tidak penuh khusyuknya. Seperti sembahyang sambil duduk. Kalau bahasa kini belai-belai duduk. Seperti sembahyang sambil duduk. Sambil duduk. Maka tidak boleh kita duduk, hanya kena berdiri dahulu. Kena berdiri. Maka tidak boleh kita duduk, hanya kena berdiri. Seperti itulah petuaan Syekhuna Abdullah Yabi. Ni petuaan Syekhuna Abdullah Yabi.
Abdullah Jabi ni iaitu satu orang yang alim lah. Satu orang yang alim yang suara dia merdu. Masa dia belajar itu dia duk mengampar di atas pondok. Dah hafal matan alfiyah. Nah, maka orang pemudi perahu ni dia belajar di pondok Dala mula-mula. Pondok Dala kat petani. Di tuan guru yang dulu, yang awal-awal sekali, Baba Abdul Rahman. Maka Abdullah Jabi ni, Baba Abdullah Jabi ni, nah dia suara dia merdu, asyik, suara sedap. Dia duk mengampar, dah hafal hafalan dia di atas pondok tu, duk baca hafalan dia tu. Jadi pemudi perahu tepi pondok dia tu berhenti dengar, karena sedap hafalan dia. Dia hafal mata alfiyah. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Ahmadu Rabbi. Tak ingat dah weh. Ni. Dia mata alfiyah, duk ngapa mata alfiyah dalam tu. Lepas tu orang mana dengar berhenti dengar. Oh, sodak seraya. Rumah je, lepas tu dia balik keluar dari situ, dia balik ke rupa buka pondok dia jahat. Tu Abdullah Jabi, Baba Abdullah Jabi. Nah, maka dia kata macam itulah. Ada pun kalau tak khusyuk tetapi kalau khusyuk tetapi tidak penuh, seperti sembahyang sambil duduk. Tak penuh seperti sembahyang sambil duduk. Maka tak boleh kita duduk, hanya kena berdiri. Itu perkataannya dia lah. Maka kalau kita tak kuasa, kita lah je punya tahu kata kita kuasa tak kuasa. Kita kuasa tak kuasa, kita yang punya tahu. Dan kita tak tahu apa pasal. Lalu tu masalah timbul sekarang ni, sembahyang di atas kerusi. Nah, sembahyang atas kerusi ni memanglah banyak sekarang ini. Baru timbul masa atas kerusi ni, dulu tak ada. Nah, maka bagi orang yang buah lutut dia kerah, dia tak boleh nak semayang, maka kita ambil sekuasa-kuasa lah. Masa dia nak semayang mula-mula, dia takbir, dia berdiri. Berdiri dulu. Selepas takbir berdiri, dia tak kuasa berdiri itulah, dia duduk di atas kursi. Bukan pergi terus duduk atas kursi, itu tak boleh tu. Nah, itu tak boleh macam tu. Dia kena takbir berdiri dahulu. Kemudian apabila dia tak kuasa, itulah dia lemah, itulah barulah dia duduk di atas kursi. Maka perbuatan sembahyang itu dia buatlah di atas kerusi. Jangan pergi duduk atas kerusi dengan tak ada berdiri dahulu. Itu tak boleh. Kerana kita berjalan boleh, tapi apabila sembahyang kita duduk. Itu masalah. Mesti kita berdiri dulu, takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca apa itu sini. Masa rokok kita tak kuasa. Lalu tu kita duduk atas kerusi. Maka kerjakan perbuatan sembahyang tu di atas kerusi. Nah, tiba ingat gitu. Tu dia masalah sembahyang ni. Tapi kata Baba Allah itu, Baba Abdullah tu, dia kata macam itulah, ada debit guru ni. Tu. Tu. Macam mana dia lemah dan berdiri? Sekira-kira masyakkah ini, kepayahan dan kesusahan yang menghilangkan khusyuk. Sah ia ya sembahyang serta duduk. Tu jawab. Saya sah ia ya seorang sembahyangnya seorang tu serta duduk. Serta duduk. Tapi maka maksud kita sembahyang iaitu supaya ada khusyuk. Ada khusyuk dengan sebab ni lah. Kata Abu Abdullah, ada pun kalau ada khusyuk tetapi tak penuh, seperti sembahyang belang-belang duduk tu. Sambil duduk tu khusyuk tak penuh. Tak penuh khusyuk kalau kita sembahyang duduk. Maka ketika tu tidak boleh kita duduk, hanya kena berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini kata perkataan dia lah. Dan jika lemah duduk, tak boleh nak duduk dia, maka hendaklah ia seorang berguling di atas lambung kanan itu, afdal daripada lambung kiri. Ni kalau masalah dia tak kuasa hendak duduk. Dia duduk tak kuasa.
dengan bahawa adalah kesakitan dia tu tak kuasa nak duduk, maka hendaklah ia seorang berguling di atas lambung. Mana tidur atas lambung yang kanan. Tidur atas lambung yang kanan ada afdal, terlebih banyak pahala daripada lambung yang kiri. Maka peraturan dia macam ni. Awal-awal mula-mulanya kita berdiri. Nah, tak kuasa berdiri, kita duduk. Maka duduk ni lah kita tengok, kita lihatkan masalah duduk. Kalau kita hendak duduk di atas kerusi, mesti masa takbir kita berdiri dahulu. Berdiri dahulu. Maka masa rokok tu lah, ataupun lepas dah berdiri, kita duduk. Jangan pergi duduk takbir. Itu bukan. Karena kita berjalan tu macam orang gagah lagi, macam orang sihat. Nah, tapi bersemayam kita duduk. Tu tak boleh. Nah, kita takbir berdiri dulu, kemudian kita duduk. Kemudian apabila tak kuasa duduk, tak kuasa dia duduk itu ini, mana berguling, berbaring. Berbaring di atas lambung yang kanan itu afdal daripada berbaring di atas lambung yang kiri. Kemudian apabila sampai waktu rokok, buat macam mana? Rokok je, rokok tu. Politah. Bukan, baru sampai waktu rokok, daripada berbaring kita bangun duduk, rokok. Tidak. Sujud. Atau sujud. Naik. Baring balik. Tu. Baring balik. Nah, bukan tanpa waladhdallin. Allah. Jadi sepolitah, bukan lagu tu. Nah, tu berbaring di atas lambung yang kanan. Apabila tak kuasa lambung kanan, pusing lambung kiri pula. Nah, ni sembahyang. Kena kerja sembahyang. Ni pas kita ni gagah sok mudah tak mau sembahyang. Ni, lewat main-main buat kamu lah. Jangan main-main. Nanti kena balik sana berat lagi. Tu. Dan jika lemah ia seorang daripada berguling, yakni berbaring. Lemah ia seorang, tak kuasa ia seorang daripada berguling, yakni berbaring tu, maka sembahyang dengan melintang di atas kepala, di atas belakang seorang. Kebagai sembahyang dengan melentang atas belakang. Melentang atas belakang. Nah, kakinya itu kita ujurkan ke kiblat. Kaki itu kita holorkan ke kiblat. Nah, tu semayang masih kita tak kuasa duduk, tak kuasa berbaring, kita melentang tidur. Melentang tidur. Lepas tu maka mengisyarat dengan kepala seorang. Maka mengisyarat dengan kepala seorang. Bila tu? Yakni ketika rokok dan sujud. Itu bukan isyarat. Isyarat apa? Isyarat segala perbuatan sembahyang. Tu. Isyarat segala perbuatan sembahyang tu dengan kepala seorang. Bila? Yakni pada ketika rokok dan pada ketika sujud. Tu dia. Nah, maka inilah pendapatan mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun pendapatan Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, apabila lemah daripada isyarat, apabila lemah pada isyarat dengan kepala begitu gini, maka ketika itu gugurlah sembahyangnya. Itu pendapatan Hanafi. Adapun Syafi'i tak. Kalau engkau sudah lemah isyarat dengan kepala, tapi hati engkau masih hidup lagi, hati engkau masih engkau rasa, maka engkau sembahyang isyarat dengan hati pula. Tuhan ada. Dan jika lemah ia seorang dengan yang demikian itu, demikian mengisyaratkan dengan kepala. Dan jika lemah ia seorang, yang tak kuasa ia seorang dengan dia demikian itu, demikian mengisyarat dengan kepala, maka dengan kelopak matanya
yakni maka mengisyarat dengan kelopak matanya seorang. Maka mengisyarat dengan kelopak matanya. Mana kelopak ni? Kelopak mata. Dia panggil apa? Bibir mata. Ni kelopak je ni. Isyarat. Rokok. Sujud. Masya Allah. Siapa boleh sampai situ? Tu. Ni. Macam orang sekarang ini masuk hospital tak semayang dah. Tak kena sampai kat sini. Sakit kaki, sakit gigi, tak semayang dah. Na'udzubillah min zalik. Tak ada sakit apa dia duduk. Tak semayang dah. Masya Allah. Pemacaan nak selamat dan mengakak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala menseksakan segala manusia di akhirat esok ni dengan sahabat tinggal sembahyang yang banyak sekali. Yang paling banyaknya banyak manusia tinggal sembahyang. Sama ada yang muslim atau yang kafir. Yang kafir tutup ti seksa, yang muslim tutup ti mengereja. Tu ya sabab musabab dia. Tu. Nah, maka ingatlah satu sembahyang yang kita tinggal itu dicopkan kita dalam nerakanya ialah satu hukum. Maka satu hukum ni ialah 80 tahun. 80 tahun satu hukum. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah min zalik. Minta jauhlah pok kita ni daripada seksa tak semayang ni. Masya Allah, kena tu ke habis sungguhlah. Tak ada celak mata. Tengok ni. Dengan kelopak mata. Dan jika lemah ia ya seorang, tak kuasa ya seorang, yakni daripada mengisyaratkan dengan kelopak matanya. Daripada mengisyarat dengan kelopak matanya, lemah ia tak kuasa pula. Nah, tu. Tak kuasa pula. Macam mana? Maka dengan melakukan rupanya rupa sembahyang, maka melakukan jadi mengerijakan, maka dengan melakukan jadi mengerijakan rupanya sembahyang. Sembahyang tu badal pada katanya. Rupanya sembahyang melaku dengan hatinya, hati seorang. Apa melakukan? Mengerjakan dengan hati, yakni ingat rupa hati itu, ingat rupa sembahyang. Hati itu ingat rupa sembahyang. Mata tak boleh nak bergerak, tapi hati kita masih hidup. Maka sembahyang dengan hati. Maka timbul soalannya, nak sembahyang macam mana? Aku tak ada air sembahyang. Nak sembahyang kena ambil air sembahyang. Maka sebab itulah ketika itu kita sembahyang membelakang waktu sahaja. Kerana kita ambil sembahyang boleh, tapi najis-najis yang lain, kekotoran-kotoran yang lain kita tak dapat dijaga. Maka ketika itu kita sembahyang mempeliharakan waktu sahaja. Nah, kalau kita tak jumpa kematian, selepas pada itu kita wajib qada. Kalau kita berjumpa dengan kematian, maka tidak kena bayar kafarah. Tu ingat baik-baik weh. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya seorang. Selama mana ada akal fikiran. Selama ada akal fikiran kita, fikiran kita tak lupa, masih hidup lagi fikiran, tapi tuan terlasa tak dapat bangun dah. Masalah itu dah tak gugur sembahyang. Semana akal fikiran kita masih berfikir. Tu sembahyang. Ni akal kita sihat, semua sihat, tapi iman tak sihat. Iman tak sihat tu tinggal sembahyang. Kalau iman sihat, itu dia tak tinggal sembahyang. Maka jaga baik-baiklah buat kamu ni. Iman kamu jaga baik-baik. Nanti nak jaga tu, duduk di tiai tu, nak jaga iman kamu. Tengok molek-molek sikit lagi, tengok perhati molek di tiai tu.
Itu ada di sini jaga iman kamu tu. Iman tak sihat, kenalah jaga iman. Nah, tu. Nah, kalau uzur tak apalah uzur tu. Nah, kalau tak uzur jangan buat uzur. Kalau kita mesti niatlah hati kita akan sembahnya sampai akhir hayat kita. Dan keempatnya daripada 13 perkara daripada rukun sembahyang membaca Fatihah. Nah, baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk, orang yang didahulukan imam berbangkit. Orang masbuk mana orang tak sempat baca Fatihah sekali dengan imam, yang bersama dengan imam. Tu orang masbuk. Nah, dia sampai ke berjemaah, imam tu dah rokok, dia pun takbir rokok selalu dah. Tak boleh sampai ke imam tu, imam dah baca sampai setengah bacaan dia, maka dia takbir. Fatihahnya baca Fatihah tak sempat, tak selesai Fatihah, imam tu rokok, dia pun wajib nak mengikutkan imam. Dan Fatihah dia itu ialah imam tu tanggung. Jangan baca jangan sepik Fatihah dia tu sembahyang bagi ke selesai. Jangan sepik bismillahirrahmanirrahim. Nak hamba Fatihah imam, tak boleh. Dia ni bilangkan orang masbuk. Karena orang masbuk ni orang yang kedian daripada imam. Yang dua ada. Nah, orang muafiq, orang masbuk. Maka orang masbuk ini tak kena baca Fatihah. Fatihah dia ialah imam tanggung. Nah, imam tanggung kalau imam tu bacaan kena. Kalau imam bacaan tak kena, saja juga nak tanggung kok mana. Hak dia sendiri pun tak boleh tanggung. Tu. Dan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Daripadanya ada Fatihah. Maka perkataan ini ni nak ratkan di atas perkataan yang mengatakan bismillah itu bukan satu ayat ada Fatihah. Ingat baik-baik perkataan ini. Mazhab apa? Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Tu. Syafi'i bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Dengan sebab inilah berkhilaf-khilaf ulama, kalaulah imam tak baca bismillah, makmum tu baca bismillah. Nah, imam mazhab Hanafi, makmum mazhab Syafi'i. Kau ya sah, tak sah mazhab Syafi'i mengikut akan mazhab imam mazhab Hanafi. Itu kaul ya sah. Kaul yang muqabil asah. Hak melawan ni kakak ya sah ni, dia kata sah. Kerana semayang mereka itu sah. Apabila semayang mereka itu sah, maka kita seorang makmum ikut imam pun sah juga. Kerana semayang mereka tak sah. Itu pendapat muqabil asah. Adapun kaul ya asah, tak boleh kita ikut imam yang tak baca Fatihah, tak baca bismillah. Mesti imam yang kita ikut itu kena baca bismillahirrahmanirrahim. Tu. Kalau kita pergi tempat dia, okeylah, itu khilaf ulama tu. Kalau tempat kita ni, tempat kita macam Thailand, petani ni, dan pergi Malaysia dan Indonesia, Singapura, semua tu, semua Nusantara ni bermazhab Syafi'i. Kemudian pendapat tu kita dapat kat imam sembahyang tak baca bismillahirrahmanirrahim, maka ketika itu kena mufarakah. Jangan ikut imam tak baca bismillah. Jangan ikut. Jangan ikut tu, kerana tempat kita tempat Syafi'i. Berlainan, bersalahan kalau kita pergi tempat Hanafi macam India, Bangladesh, Pakistan. Mereka itu bermazhab Hanafi, maka mereka bismillah bukan satu ayat dan Fatihah. Maka mereka jadi imam, kita ikut belakang, maka yang ini boleh kita pakaikan kaum muqabil asah tadi. Muqabil asah kata sah, kerana imam tu semuanya dia sah, maka kita pun ikut dia sah. Adapun kau asah, tidak. Kalau asah, kau yang terlebih kuat nisbah, kau yang terlebih terang nisbah dalil, dia kata tak sah. Tu dia. Sampai begininya kalau kita pergi tempat Hanafi, ada dalam mazhab Hanafi tu imam Hanafi, maka jemaah dia ramai, sangat ramailah jemaah dia.
Tapi ada juga jemaah Syafi'i tapi tak ramai pun, 10 orang, 20 orang, tapi yang ratus-ratus orang. Maka ada soalannya, yang mana yang lebih afdal daripada dua jemaah ni? Satu jemaah Syafi'i, satu jemaah ialah Hanafi. Hanafi ramai, Syafi'i tak ramai. Maka jawab ulama fiqh dalam kitab Bujarimi Iqna', dah banyaklah kitab-kitab fiqh yang jawabnya, afdal sembahyang jemaah yang sedikit lagi daripada sembahyang jemaah yang banyak. Kerana perbezaannya, yang sedikit ini dibacakan bismillah, yang banyak itu tak baca bismillah. Afdalnya sedikit lagi. Ni kelebihan dianya. Ingat-ingatlah tu fiqh lah, fiqh Imam Syafi'i. Dalam kitab banyaklah kitab tu. Kitab-kitab fiqh banyak bicarakan masalah ni. Tu. Ni dia. Satu. Wajib memeliharakan segala hurufnya. Huruf Fatihah. Wajib memeliharakan. Apa memelihara? Yakni bacaan biar kena dan betul. Memeliharakan bacaan biar baca betul. Memeliharakan segala hurufnya, huruf Fatihah. Ni memang susahlah kamu nak belajar makhraj dia tu. Huruf Fatihah dan tasdidnya, tasdid Fatihah. Apa tasdid? Sabdu. Tasdid. Maka tasdid dalam Fatihah ada 14. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj dia tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lillah. Tekan situ. Tapi orang sekarang tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tekan situ. Tekan apa? Lillah. Jangan tekan lillah. Tekan di lil. Tapi dia ambil apa? Ambil suara sedap lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Suara sedap rasa perlu. Suara sedap tu biarkan kena. Huruf dia dan tasydid dia dan tartibnya, tartib Fatihah. Tartib Fatihah, tartib peraturan Fatihah. Bismillah hingga sampai waladhdallin. Jangan bersalahan tu tartib dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu beratur habis pun tartib dia. Peraturan dia tu. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hingga sampai waladhdallin. Tu tartibnya, tartib Fatihah, tartib nazam Fatihah tu, tartib peraturan Fatihah tu. Tu dia. Dan muwalat berturut-turut dan berlatur. Panggil berturut-turut antara kalimahnya. Kalimah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan macam tu, tak boleh. Ada kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Duk diam pun tak boleh. Baca lain pun tak boleh. Kena berlatur. Kena berturut-turut tu mualat. Kalimah-kalimah dia tu. Tu Fatihah dia ingat Maka Fatihah ni ada huruf semuanya 100 lebih lah. Tempat khilafnya di Pak Maliki Yaumiddin. Sabit di Maliki Yaumiddin tu boleh baca dua. Boleh kita baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Tapi tempat kita ni baca Maliki Yaumiddin. Dengan sebab itu berkhilaf huruf dia ni, kata setengah 156, kata setengah 155. Gitulah. Yang kata 155 kerana Malik Yaumiddin itu tidak ada alif. Dia dikatakan 156 di Malik Yaumiddin tambahkan alif. Macam itulah kalau tak silap kau. Kita tengoklah dalam kitab-kitab ulama fiqh je bilangkan huruf Fatihah. Huruf Fatihah semua tu.
Nah, jangan kurang. Jangan kurang. Kurang tak boleh. Huruf dia mesti betul. Tasydid dia mesti betul. Maka nak pandaikan huruf, kena belajarlah. Belajar huruf dia macam mana. Nah, ada huruf jadi maaf, huruf ha ada tu. Ada bahasa ulama fiqh kita nak kata alhamdulillah. Ada lagi khilaf. Kata setengah tak apa, kalau setengah tak boleh. Boleh kita kata begitu. Tapi tasydid ni tak ada yang khilaf. Tasydid dalam Fatihah. Nah, tasydid dalam Fatihah tidak ada khilaf. Mesti kena berguna tasydid. Banyak orang kita tinggalnya tu pada tempat waladhdallin. Nah, waladhdallin tu ya tasydid ada di atas lam tu. Waladhdallin, kena tekan situ. Pasal yang ada tasydid. Banyakkan imam ke kalau tak amat-amat dia baca macam mana? Waladhdallin. Amin. Tu dia tinggal tasydid. Maka kita sebagai makmum, apabila imam tu tinggal tasydid, aku mufarakah daripada imam. Ingatlah hatilah, jangan kata derah balah dengan imam. Katalah hati ni, aku mufarakah pada imam. Kalau imam tinggal satu tasydid. Tasydid kat mana? Tasydid waladhdallin. Karena tasydid dalam Fatihah yang ada 14. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita tidak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap. Ingat baik nah membaca Fatihah tu. Kamu baca Fatihah tu ingat baik. Tasydid dia mesti kena jaga. Walau menggaduh gupuh macam mana sekalipun, kena jaga tasydid dia. Bismillah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok, tahu be tasydid. Tapi tasydid ni bismillah tekan di mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mim bawah mi, bukan middin dah. Maliki yaumiddin, bukan mid. Mim bawah mi. Maliki yaumiddin. Tekan ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirah. Bukan ihdinas sirah, bukan. Nah, bukan ihdinas sirah, ihdinas sirah masuklah sad. Ataupun sad jadi sin boleh, itu tak batal sembahyang. Macam imam baca ihdinas sirah bukan sad, baca dengan sin. Kerana sad dengan sin ni boleh bertukar-tukaran, kerana makhraj dia berhapir-hapiran. Makna sama, sirat mana jalan, sirat mana jalan juga, tak tukar makna. Lalu tu kata ulama fiqh, tak apa kita baca sin ganti pada sad. Nah, ihdinas sirah sad, ihdinas sirah si sad. Tapi yang tak boleh kita tukarnya masalah tu, tukar masalah tasydid. Ihdinas sirah, ingat molek situ, ingat baik-baik. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Dia tekan kim. Akan apa kim? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirah. Ihdinas sirah. Itu baca dengan juz'i. Itu yang sempurna. Kalau baca dengan kulli, itu tak sempurna bacaan. Mana kulli? Ihdinas sirah tu kulli. Kulli ni mana kita baca menjadi satu. Kulli. Ihdinas sirah. Bukan. Kena ihdinas sirah, ihdinas sirah. Ihdinas sirah menjuzukkan dia. Satu, satu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada itu? Tak ada.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin dua situ tu. Lam satu, dallin dua. Kalau ada imam baca waladdallin, tidak ada satu, aku mufarakah pada imam. Kalau kamu ikut lagi, batal sembahyang kamu. Bagi orang tak tahu tak apa. Orang yang baca setarah tak apa. Makmum pun waladdallin juga, bukan waladdallin, bukan. Nah, makmum waladdallin ikut ya. Tak apa, kudung sama kudung tak apa. Tapi yang sepenuh ikut orang kudung tak boleh. Bacaan lah, bukan orang. Bacaan kudung. Tak boleh. Ingat baik tu. Dah banyak. Yang satu lagi nak bagi peringatan kat sini, masalah salam. Salam satu tempat orang jatuh tangga kat salam. Nah, tu dah dia bagi tahu rukun yang ke-13 assalamualaikum. Tapi dia ada assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kamu dengar macam tu, imam wisalam macam tu, aku mufarakah imam juga macam tu. Karena assalam bukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mendengar macam tu, kena mufarakah tercepat-cepat. So, yang satu lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyalah juga tu, kena mufarakah juga tu. Jangan ikut tu. Karena salam assalamualaikum, dia ada alif. Nah, ada alif tu assalamualaikum. Kalau panjang lam tu tak batal. Nah, karena situ bukan masalah tajwid. Nah, bukan tajwid situ. Tapi kalau pendek tu makna lain. Assalam nama Allah, makna selamat. Nah, tiba-tiba kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakah imam tu, jangan ikutlah. Nah, kalau imam macam tu banyak dah kat sini dah, kat sana tak tahu. Sini dah tu. Kadang-kadang imam yang sedap baca bacaan dia memanglah sedap merdu. Kita pun ikutlah, ikut dengan salam satu lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku barakah dari imam. Kalau bunyi salam, dia kena as-salam, kena nyatakan as-salam, kerana tu satu juzuk daripada salam. Nah, ingat baik tu. Assalamualaikum. Tu satu tu, bagi ingatan dulu malam ni. Nanti tak sempat nak bagi tahu pula tu. Tu. Jangan kata assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh juga tu. Ingat baik nah. Habis. Yang sempurnanya la tu pendek saja, mat tabi'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan sempurna atau kurang sempurna. Tak sampaikan batal. Yang batalnya kamu kata assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, tidak sebutkan as. Tu. Tu ingat baik nah. Tu ingat baik-baik masalah Fatihah tu. Ingat baik-baik, banyak orang jatuh di masalah Fatihah ni kerana dia buat bermain-main saja. Baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap batal baca lagu tu. Kamu baca lagu tu batal semaya kamu. Kena baca molek, kena belakan huruf, pelerakan huruf dia tu, pelerakan tasydid dia tu. Membaca buat main-main suruh baca doa pakai si rabu siap kau. Baca doa tempat makan nasi tempat baik wah. Tempat makan tu makan ni baca keluhu, baca doa auzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tak apa tu. Tak serabut pun dia, tak kira batal pun dak.
Tapi sembahyang kalau baca Fatihah macam tu nanti tengoklah kamu malas sembahyang lah. Dah ingat baiklah habis dan kalimahnya raqaq wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحان الله.